terbabit secara langsung dalam rundingan, dalam usaha untuk menyelamatkan kenderaan pemilik ini. Perancangan untuk melaksanakan tu kemudian ialah menemui kesukaran kan. Sebelum tu ada ikhtiar tertentu ke, sebablah kita mewakili, kalian ni mewakili pengguna kan, tak nak sekadar menerima laporan semata-mata kan. Biasanya kita bila menerima laporan, kita akan kaji dan selidik dan kita akan hantar tim bisikan kita yang bukannya autoriti pun, tapi kita hantar untuk mengkaji adakah benar apa kegiatan yang dilakukan oleh syarikat AGR ini melakukan jenayah seperti apa, satu penipuan yang seperti sindiket lah kita tengok. Dan benda ini sudah dilakukan pada sejak bulan 4 lagi. Dan kita telah cuba melakukan rundingan demi rundingan untuk pertemuan, dan mereka hanya terus ialah deny kita, dia tak nak layan dan sebagainya. Dan kita cuma minta jasa baik daripada mereka. Pada bulan 5 sebelum saya berangkat pergi ke umrah, saya minta supaya mereka pulangkan balik kereta ataupun riliskan kereta ini kepada bank, kerana pemajak kereta yang ada ini adalah melalui bebanan dan juga kesan yang dihadapi, iaitu sehingga nama blacklist dan bankrupt daripada tak bayar 7 bulan hingga setahun. Jadi kita minta jasa baik, tapi pertolongan demi pertolongan yang kita minta, tetapi benda itu tidak lagi menerima jawapan yang baiklah. Akhirnya kita telah membuat keputusan, saya berbincang dengan yang berbahagia Datuk Nazim, Tok Kim, supaya adakan satu PC lah. Dan kita buat press conference pada last week, pada hari Khamis, kalau tak silap saya pada hari Khamis 11 pagi, dan kita meminta sekali lagi supaya mereka menyerahkan ke semua kereta mereka kepada bank, supaya semua pemajak kereta supaya boleh mengambil kereta mereka di bank tanpa meminta sebarang bayaran ganti rugi. 7 bulan setahun sanggup ditanggung oleh masa supaya mengelakkan mereka supaya di blacklist dan sebagainya. Jadi benda itu masih lagi tidak ada jawapan, dan mereka ada juga yang mencabar kami kalau berani datanglah. Dan kami bukannya datang atas dasar untuk menjadi hero, tidak. Kami datang dengan media. Datang dengan media bukan nak tunjuk pada publik yang apa yang kita buat. Kita takut apa yang kita lakukan ini salah tafsir dan difitnah oleh masyarakat ataupun daripada agensi yang terbabit lah. Jadi saya minta kepada semua pegawai-pegawai media kita, PPIM, unit tenaga khas kita, supaya ambil segala rekod daripada awal sampai habis. Jadi saya tidak perlu memberi satu kenyataan pun, kerana boleh melihat secara jelas yang apa yang kita lakukan pada peringkat awal sehingga habis. Jadi maksudnya di sini hari ini, kalau kata kita menyalahi undang-undang, jadi tengoklah video tu. Jadi saya rasa saya tidak perlu memberi sebarang komen kepada tapi kita sanggup bekerjasama kalau saya dipanggil untuk memberi keterangan dan sebagainya. Tujuan kita, matlamat kita jelas. Kita pergi untuk membantu dan menemani mangsa. Yang menyebabkan insiden ini berlaku sehingga bawa towing dan sebagainya, kerana pemilik AGR ini tidak mahu memberi kunci. Dan kita difahamkan selepas kejadian rupa-rupanya 2 hari sebelum kita datang, bekas bekas dia punya pembantu peribadi, bodyguard sorokkan kunci. Dia sorokkan kunci pasal dia dapat tahu yang kita nak datang pada hari Isnin. Mungkin ada kebocoran maklumat yang katakan kita nak pergi pada hari Isnin. Itu antara rentetan sebelumlah berlakunya tindakan membantu mangsa-mangsa ini. Okey, Datuk, sekarang ni dah sampai ke takat ini, dan segala-galanya telah pun termaklum. Masyarakat terutama yang ada social media ni dah tahu apa yang berlaku, dan ramai menyokong apa yang dilakukan oleh PPIM. Cuma kita nak tahu sekarang ni selepas apa lagi yang rasa dilakukan, sebab pending police case tu satu perkara lah. Dan kita nak juga ambil iktibar daripada perkara ni kan, supaya bukan hanya kita nak tengok perkara ni selesai dalam satu konteks syarikat tertentu ini, tetapi supaya kita sebagai pengguna jangan tahu asal nak buat duit aja, cari jalan mudah kan. Yalah, sebenarnya saya banyak kali dah sebut, yang paling penting adalah pendidikan kepenggunaan, supaya mereka tahu. Pasal sebenarnya banyak sangat kes-kes yang menyebabkan pengguna hilang duit macam air, dicurahkan air saja. Pasal kita kena jaga. Cari duit satu hal, jaga tu pun satu hal. Dan kalau kita ambil dalam kes ini lah, ini satu, tapi kes-kes yang lain, contohnya yang beli barang, katakan beli barang daripada mudah.com, ini pun aduan yang besar ni. Order barang,
Ini kereta murah. Kita jangan terperangkap dengan gula-gula yang diberikan oleh mereka yang nak menipu. Pasal dekat luar sana mereka ni memang ada yang memerhatikan, ini boleh tipu, yang ni boleh tipu. Tengok muka makcik ni senang. Dia memang mengkaji. Jadi kita kena faham ya, sebagai pengguna, jangan kita terburu-buru. Itu nombor satu. Jangan terburu-buru. You ambil, you masuk sekarang duit. Pasal ramai orang nak ambil dia kereta ni murah. Jadi itu berhati-hati sangat. You tak payah, jangan beritahu orang lain. Itulah antara perkataan ataupun skrip-skrip yang digunakan yang kita terperangkap. Ni banyak dia dapat duit. You masuk 1,000, you dapat 10,000. Tapi kena masuk sekarang. Jadi benda seperti ini berlaku menyebabkan kita tidak ada ruang. Pasal contohnya lah, dia orang yang menipu ni, dia biasanya nama dia dah tak ada, pakai akaun orang dan menipu pula tu. Ataupun lepas dia tipu, dia mungkin dapat tak tahu berapa ratus ribu. Pasal orang nak kereta murah, jadi dapat ratus ribu. Dan akhirnya kita tidak dapat apa-apa, kosong saja. Malah kita kena pinjam duit orang. Macam juga pelaburan-pelaburan ini pun pengguna kadang-kadang kita pun jenuh nak bercakap. Itulah dia. Tapi kita faham keadaan ekonomi, tapi kita kena lebih bijak. Kita kena menyertai sebenarnya kita kena ada kawan-kawan yang kita boleh rujuk. Tapi penipu ni pula, dia kata you jangan cerita kat orang, nanti orang lain dapat duit you. Dia macam-macam bijaknya dia orang ni memang. Ialah dengan kelicikan pihak-pihak tertentu ni kan, dalam pastinya mereka ada strategi tersendiri. Dia kaji. Memang dia kaji, bukan setakat tengok dia ni boleh kena ni senang ni. Dia rancang macam wayang dia buatnya. Betul. Kita pun dah tengok apa yang berlaku. Okey, Yusof, ini satu daripada perjuangan kalian di BPIM kan, dan apabila dah lakukan sebegini hebat dengan sanjungan dan pujian, pastinya cabaran selepas ni lebih rumit. Saya nak bincang banyak tentang perkara ni, tapi apa kedai Misha ni, biasalah kita segmen kita pendek. Saya harap penonton di Facebook taklah marah sebab bincangan kita pendek kan. Cuma nak tahu, misal kata ada kes-kes lain yang ini, adakah kalian juga akan mengambil tindakan seberani begini untuk memastikan terbelanya pengguna-pengguna yang menjadi mangsa? Sebenarnya perjuangan PPN sudah 20 tahun yang diperjuangkan oleh Tok Ki sendiri. Sebenarnya saya bersama dengan PPN sudah 6 tahun. Sebenarnya banyak lagi isu-isu yang kita sudah buat pada yang lepas. Tetapi kita lihat kepada keadaan tertentu dan sebenarnya kita mohon supaya kita dapat bekerjasama dengan semua agensi untuk pemudah cara dalam segala urusan. Kita cuba berunding. Dan sebenarnya alhamdulillah PPM mempunyai sokongan, dan juga kita mempunyai biro undang-undang kita yang di mana ada 25 peguam, yang di mana kita ada rujukan sebelum kita membuat sesuatu seperti insiden yang berlaku. Jadi insya-Allah saya rasa saya pergi pada insiden yang berlaku sebelum ini adalah atas dasar rujukan lawyer dan juga rujukan daripada meja ketua aktivis, baru kita pergi. Dan kita akan teruskan perjuangan kita, dan perjuangan itu bukan terhenti di sini. Pasal inilah perjuangan daripada Rasulullah kan. Perjuangan Rasulullah untuk membentuk sebuah akhlak yang baik. Dan sebenarnya kalau negara kita ada undang-undang, kita kena patuhi undang-undang. Tapi apa yang kita lakukan adalah, saya selalu cakap dengan Tok Ki, saya nak meneruskan perjuangan Rasulullah dan meneruskan perjuangan Tok Ki agar pergi ke depan. Sebab kita perlu ramai lagi bersama dengan Persatuan Pengguna Jasa Malaysia supaya dapat membantu mangsa ataupun membantu orang yang berada dalam kesulitan, supaya tidak ada orang yang berani untuk menipu kita, menipu masyarakat. Sebab benda ini mungkin tidak terjadi di kalangan keluarga diri kita, mungkin keluarga kita, adik-beradik kita, dan kita tidak mahu kita terus tertindas dan inilah ada satu kuasa yang paling besar, itu kuasa pengguna. Jadi pengguna itu lebih besar. Jadi walaupun mereka mempunyai sedikit yang begitu besar, kita tidak gentar sebab negara kita mempunyai undang-undang dan kita harus patuhi undang-undang. Dan saya tidak menyalahkan mana-mana pihak. Bagi siapa yang ingin mengambil siasat menyoal atau memanggil saya untuk memberi keterangan, kita akan teruskan, pasal ini adalah satu kerjasama yang baik. Cuma kalau ada pihak-pihak yang melontar fitnah dan sebagainya, harus rujuk pada kita lah, pasal kita berjuang sudah 20 tahun dan alhamdulillah kita berjuang dengan baik. Dan waktu tu saya pun kecil lagi 20 tahun yang lepas kan. Sekarang ni berjuang dengan secara langsung. Okey, akhir sekali dalam minit yang terbatas ni, Datuk, pastinya selain daripada kita nak beri maklum kepada pengguna, kepada agensi-agensi, sebab nak dapat kerjasama dengan agensi, termasuklah institusi kewangan seperti bank dan sebagainya, supaya memudahkan urusan. Kita bercakap tentang harta duit pengguna kan. Silakan. Kita kena cuba ubah
budaya masyarakat kita. Sebenarnya budaya juga mempunyai masalah besar. Budaya tak kisah, alang tak engkau lah bukan kerja aku. Jadi benda ni kena ubah. Dan kita perlu berbuat yang terbaik. Pasal sebenarnya nak melaksanakan kerja ni pun bukan mudah. Betul. Nak buat ni pasal orang kata siapa ceroboh. Sebenarnya antara ceroboh dan pergi bersama menemani itu dia berbeza-beza. Benda ini bukan benda baru. Jadi kita mohonlah, kita tidak ada ulterior motif. Kita cuma hendak membantu mereka yang lemah dan mempunyai masalah. Cuba sebaik mungkin. Dan kita harap sokongan ini datang daripada semua orang. Pasal kalau pengguna bersatu, insya-Allah masalah dapat diselesaikan. Daripada penipuan bank, bankrupsi, perumahan tak siap. Jadi semua boleh diselesaikan. Tapi bersama. Bersama dengan ikhlas kita berjuang, insya-Allah kita dapat mengembalikan hak dan maruah kita dengan bijaksana. Pasal tak perang-perang tak boleh. Kita cerita cara baik. Betul. Insya-Allah. Insya-Allah. Jadi semoga ini menjadi pencetus kepada usaha-usaha lain untuk menegakkan gerakan pengguna yang lebih proaktif, dan kita juga faham tentang hak kita sebagai pengguna, dan jangan menjadi satu masalah barulah kita nak tergopoh-gapah mencari jalan penyelesaian. Apa pun terima kasih banyak-banyak Datuk Yusof, terima kasih banyak-banyak sudi bersama kami. Kita doakan yang terbaik, semoga Allah memudahkan. Terima kasih. Tolong doa-doa lah kita. Sentiasa demi kemaslahatan kita semua. Datuk Nazim Johan, ketua aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia, dan juga Yusof Azmi juga sedang mencari volunteer untuk UTK. Siapa datang lah. Ya, boleh rujuk bersama-sama. Duta kecil. Boleh rujuk Brigade Pengguna UTK kita lah. Ya, boleh rujuk Facebook PPM dan juga Yusof secara yang sah untuk mendapatkan maklumat lanjut. Okey, kita nak berehat seketika. Ataupun kita ada trivia sebenarnya. Kita berehat seketika. Lepas ni kita actually berlanjut tentang sukan si antara